sama-sama kita perhatikan untuk map Sunhawk terlebih dahulu, yang mana telah pun dibuktikan menjadi satu tempat untuk pasukan-pasukan yang berada di tangga-tangga bawah untuk mendapatkan mata yang banyak. Yep. Di Gunung Camp Alpha 2-1 antara Gaimin Gladiators dan juga pasukan Alter Ego. Dan Alter Ego juga akan tetap pergi ke kawasan yang sama. Pergaduhan pastinya akan difokuskan di kawasan tersebut terlebih dahulu untuk map Sunhawk kita yang terakhir. Hari yang keempat untuk kita melihatkan grup Green. Tapi kelihatan macam Gaimin Gladiators tak nak bergaduh lepas kalah semalam. Mereka lebih tertumpu untuk loot di bahagian sebelah bawah Camp Alpha. Kita nampak selerakan yang lebih besar. Waktu yang sama ni merugikan sebenarnya untuk Alter Ego sebab kawasan untuk mereka loot sangat-sangat sempit. Dengan adanya Aegon Air dekat kawasan Hatin, Reject dah pun buka dengan agak besar dekat kawasan Rumah L. Satu pertukaran strategi yang bijak daripada Gaming Gladiators bagi permulaan hari ini dan merisaukan untuk Alter Ego. Ya, betul. Tapi sekarang ini akan ada pergerakan daripada Gaming Gladiators. Buka kau-kau, saya asalnya menjangkakan mereka nak macam lari ataupun mungkin memerangkap Alter Ego, tapi nampaknya tidak. Perkara itu langsung tidak difokuskan. Dan seketarik ke arah Tianba, bagai orang mengantuk disorongkan bantal. Betul-betul apa yang mereka nak untuk dapatkan mata, untuk kejar top 3 tersebut. Kalau boleh macam tak, ataupun hanya untuk menyelamatkan diri daripada dikejar oleh pasukan-pasukan yang berada di tangga ke-12 sampai 16. Top 11 akan pergi ke survival stage. Top 3 akan pergi ke grand final terus ke Turki, Istanbul. Mereka boleh lega, tapi kita akan lihat adakah Tianba sekali lagi akan memanfaatkan circle untuk mereka ataupun mereka akan mereject seperti mana reject Tokyo lakukan semalam. Tak tahulah, mungkin hari ni dia dapat chicken kot. Harapnya sebegitulah. Tapi juga kita memberikan sokongan untuk pasukan-pasukan daripada Asia Tenggara yang beraksi untuk grup Green pada minggu ini. Kita ada Persija EVOS daripada Indonesia, kita ada Xavier daripada Vietnam, Alter Ego juga daripada Indonesia dan juga Zerzia daripada Thailand. Hari yang terakhir ada banyak yang perlu untuk difokuskan oleh pasukan-pasukan daripada Asia Tenggara untuk masuk ke dalam kelompok 3 terbaik. Tapi untuk Zerzia, diorang kena fokus untuk masuk ke survival stage waktu ini. Ada peluang, tapi kalau kita pandang di sudut yang lebih realistik, untuk survival stage sahaja waktu ini untuk pasukan Zerzia, masih lagi percaya dengan kebolehan pasukan mereka sebab kita pun tahu dan nampak bagaimana gameplay yang ditunjukkan semasa PMSL hari itu. Tapi waktu ini Alter Ego, walaupun kedudukan looting yang tak terlampau besar, tapi tetap juga mereka dapatkan permulaan knockdown dan kill tersebut. First blood untuk Potato daripada Alter Ego melenyapkan satu orang pemain daripada pasukan Aegon I8 dan ini akan membenarkan mereka mungkin untuk dapatkan exit yang lebih mudah di bahagian kawasan pulau tersebut. Tapi Falak dengan skop 4, tembakan yang sangat-sangat tepat, Rosemary akan di knockdown dan dia yang paling belakang sebenarnya. Jadi ini akan memperlahankan sedikit pergerakan daripada pemain-pemain Alter Ego. Potato tak heal up lagi. Ini satu hint ataupun petunjuk yang sangat besar. Alter Ego masih tak cukup daripada segi apa-apa alatan pemulihan nyawa. Kalau kita nampak tak ada smoke, tak ada bom, tak ada molotov, healing pun tak ada langsung. Diorang kena loot dengan sangat cepat dan dekat bahagian hadapan kita tahu ada banyak tim yang dah pun loot di kawasan seberang jambatan tersebut daripada bahagian Paradise Resort, juga kawasan Tatmok dan juga Kau. Tapi untuk BRA akan melakukan rotasi mereka melalui kawasan Ban dengan 2 buah kenderaan. Rotasi yang sangat laju dilakukan dan dengan yakin bahawa mereka ingin pergi ke tempat yang tiada pasukan. Tapi waktu ini nampak macam tekanan tersebut salah. Dia akan melanggar ke kawasan dipegang oleh pasukan Malaysia. 2 dah pun jatuh untuk BRA. Luis pula akan di knockdown waktu ini. 2 lawan 3 mungkin. Ya, 2 lawan 3. Tapi Sioleta akan datang untuk membantu rakan beliau Luis yang di knockdown. Akan dapat diangkat. Kirsali memang akan ditinggalkan. Coursera dan juga Kin. 2 lagi yang tinggal untuk BRA. Sangat-sangat pantas. Tak ada langsung apa-apa precaution step
ataupun langkah berhati-hati yang keluar daripada pasukan BRA dan terus mereka dijatuhkan dengan sangat mudah oleh pasukan Melis. Tapi waktu ini Al-Haji akan cuba untuk dicari pula oleh pasukan Alter Ego. Oh, nampaknya Quest dah melintas. Oh, bukan. Quest daripada kawasan Kau dan Tatmok sebenarnya. Tapi di kawasan level kita nampak Zerzia menentang dengan pasukan BRA. Yang dua lagi berbaki ini akan menjadi pasukan yang pertama dikeluarkan. Sayang, tadi terjumpa Melis. Kali ini terjumpa dengan Zerzia pula. Tapi ini permulaan yang diperlukan untuk Zerzia menaikkan semangat mereka kembali bagi berada dalam top 11 tersebut. Selalunya kita dapat lihat di map Sunhawk, Melis ni akan berjumpa dengan pasukan Persija EVOS. Tapi kali ini mereka berjumpa pula dengan pasukan yang lain. Lewis akan melepaskan tembakan, terkena juga tembakan kepada dirinya. Persija EVOS mungkin ada kemasukan mudah apabila mereka melihatkan Melis sedang berlawan. Jadi kalau mereka tak dengar gunshot, maksudnya Melis tidak ada berdekatan dengan mereka. Mudahkan mereka untuk mengejar top 3 tersebut untuk pasukan Asia Tenggara. Pergerakan akan dilakukan. Melis dah pun berada di satu kawasan yang agak awkward sedikit kerana mereka berada di dalam kawasan rumah. Lewis akan berdiam diri tapi dia dah bawa masuk motor ke dalam kawasan rumah ini, memudahkan pergerakan seterusnya. Dan kita akan lihatkan Circle adakah akan terus naik ke atas. Tianba kalau betul naik ke atas, 2 kali mereka dapatkan Circle. Semalam di map Miramar, hari ini di map Sunhawk. Ya, dan kita tahu Tianba yang turun di kawasan sebelah utara pastinya akan menggunakan advantage ataupun kelebihan ini untuk mendapatkan kedudukan yang baik. Manakala untuk Gaming Gladiators yang turun kat kawasan Camp Alpha, kali ini ambil masa dengan sangat lama untuk loot dekat bahagian kawasan pulau tersebut. Sedangkan pasukan-pasukan lain yang di bahagian hadapan telah pun mula untuk merentas, tapi mereka masih lagi santai untuk berada di dalam zon biru yang pertama untuk total damage tertinggi. Bahkan Temi tadi top. Walaupun kill dia tak terbanyak, damage dia paling tinggi. 10,191 yang dikeluarkan oleh diri beliau dan lebih banyak pastinya akan dinantikan untuk hari ini. Rosemary ditangkap oleh pasukan Quest menanti lama dekat kawasan Tanjung di sebelah kawasan Jambatan Hatin ini. Dan Alter Ego tak banyak ruang untuk diorang masuk ke dalam circle. Yang kedua, kalau circle ini menolak daripada mereka, bernasib baik masih ada peluang tersebut, tapi Gaming Gladiators akan menyusul daripada kawasan belakang dan Alter Ego sangat-sangat terbuka untuk dijatuhkan. Ya, betul. Mereka kena segera untuk fikirkan apa yang mereka boleh lakukan. Dalam masa yang sama, saya yakin mereka juga sedar di belakang mereka ada pasukan lain. Jadi pergerakan untuk masuk ke kawasan Hatin dan kemudian mungkin menggunakan kawasan sungai ataupun laut tersebut untuk masuk ke dalam zon seterusnya akan dilakukan. Tapi perlawanan sekarang ini akan berlaku. Loops terjatuh satu daripada Mad Bulls. Zerich lepak saja terlebih dahulu, ada tembakan dilepaskan daripada pasukan yang sama. Tulika, satu grenade akan dibaling. Loops terjatuh dan dihabiskan salah seorang daripada mereka. Hanya tinggal 3 saja yang masih lagi berdiri. Seorang daripada Mad Bulls terus saja menggunakan kereta untuk mencari informasi. Tulika juga akan hidupkan bagi miliknya. Oh, sempat lagi untuk dia menggunakan painkiller. Bersedia dengan close range fight yang akan berlaku. DBS telah pun dipegang. Ada tembakan dilepaskan ke arah Mad Bulls yang hanya memancing saja. Tetapi Lufa datang daripada jauh memberikan bantuan sekali lagi secara tidak langsung. Dan Frozen dihabiskan secara terus. Loops tahu sekarang ini mereka 3 lawan 3. Yep, tapi di kawasan lain pula Persija EVOS menentang dengan Alpha 7. Senap di bahagian hadapan cuba untuk membantu rakan beliau. 2 telah pun di knockdown sebenarnya untuk pasukan Alpha 7 dan 1 untuk Persija EVOS yang perlu untuk diangkat secepat mungkin sebab sekarang ini fight yang penting untuk mereka masuk ke dalam circle yang kedua. Mereka masih di bahagian belah luar. Zuxi nyawa-nyawikan. Senap akan berjaya untuk dijatuhkan. Karilo dan juga Senap peratusan untuk diangkat tu memang kita boleh lihatkan sangat-sangat rendah. Karilo telah pun jatuh ke tangan Red Face. Dan banyak smoke perlu untuk dibuka sekarang oleh Revo dan juga Mafioso untuk mengangkat Senap. Tapi tembakannya terlampau tajam. Red Face dibawa masuk kembali dalam line up untuk pasukan Persija EVOS. Diberikan peluang untuk membuktikan diri beliau berbaloi untuk berada dalam main line up sekali lagi. Ya, betul. Dan kali ini permainan yang lebih berhati-hati nampaknya berhasil daripada Red Face. Dia mempunyai ketajaman tembakan sebentar tadi. 2 headshot berjaya untuk didapatkan kepada 2 pemain yang berbeza, Mafioso dan juga Revo.
Dan itu akan menyebabkan pergerakan mereka sedikit tertangguh. Tembakan dilepaskan. Cantik daripada Zuxi. Tambahan pula untuk pasukan yang mereka jatuhkan. Ataupun sedang dalam usaha untuk menjatuhkan. Ini adalah daripada Alpha 7. Luxi adakah disedar? Di sebelah kirinya ada orang sebenarnya. Alamak. Kerugian besar. Terbuka kedudukan salah seorang daripada Alpha 7. Akhirnya dinampak. Dia akan tembak. Dia akan dapat. Ini dia Luxi untuk anda. Kejatuhan yang seterusnya daripada Brazil. Datang daripada Garuda yang membawa Mafioso. Sekarang ini hanya tinggal satu sahaja. Mereka sedang dikejar daripada belakang. Ini yang dirisaukan oleh mereka dan kerisauan ini menjadi realiti. Mafioso dikuburkan dan ini adalah langkah kanan untuk pasukan Persija EVOS dapatkan top 3. Oh, tapi sekarang ini Stalwarts pula yang sedang pun berperang dengan pasukan Falcon. Tops akan mengambil masa untuk hilap terlebih dahulu. Rakan-rakan telah pun sampai tapi Tops akan dijatuhkan oleh Tik. Oh, situasi yang sangat genting untuk Stalwarts waktu ini. Diorang kena menang untuk mendapat dan mencuri kembali tempat yang pertama tersebut oleh pasukan Loops. Action akan dilontarkan satu molotov dan dia akan cuba untuk dibakar hidup tapi dia sempat untuk larikan diri. Situasi sukar, satu lagi jatuh. Sayang, sangat-sangat sayang untuk pasukan Stalwarts waktu ini. Tapi waktu yang sama juga kita lihatkan Falcon. Dua pemain daripada pasukan mereka telah pun jatuh. Satu orang dalam kawasan rumah itu. Dan Tops, 2v1 sebenarnya. Lompatan demi lompatan. Belum lagi berlaku apa-apa knockdown. Masih lagi situasi 2 lawan 2 dalam jarak yang dekat untuk kedua-dua pihak. Satu berjaya untuk dihabiskan serta-merta. Falcon dia ambang kematian dan Stalwarts boleh reset 4 orang. Jika mereka menang, menentang dengan Exa bersorangan diri. Tapi fight ini diambil masa dengan sangat-sangat lama. Exa cuba untuk melambatkan fight ini untuk ditamatkan oleh pasukan Stalwarts. Action akhirnya akan mendapatkan hit yang terakhir. Stalwarts sayang lambat sedikit. Mereka kehilangan Tops tapi mampu untuk berdiri dengan 3 orang pemain kembali. Oh, Gaming Gladiators yang berjaya untuk sampai ke kawasan tanah tinggi ini memotong alter ego di kawasan jambatan tersebut dan mungkin telah pun menewaskan pasukan daripada Quest. Ya betul, Quest telah pun disingkirkan dan Gaming Gladiators mereka ada 2 penyingkiran sekarang. Bermakna mereka ada satu kedudukan yang sangat prime. Tembakan dilepaskan daripada Meku. Mereka juga ada tambahan peluru yang datang daripada 2 kill yang mereka dapatkan sebentar tadi. Stalwart akan ditembak oleh Reject tapi alter ego tidak akan membenarkan perlawanan yang berlangsung di Camp Alpha Tanah Tinggi itu untuk berakhir. Mereka ambil lagi fight di tanah tinggi yang berbeza. Alter ego 2 daripada mereka prone ke depan. Tembakan mungkin akan dilepaskan. Matic tak sangka ada tembakan datang daripada 2 cacing yang berkualiti ini. Fanatic dan juga Rosemary terus bergerak ke depan. Satu lagi tembakan terkena. Meku dapatkan Fanatic pula. Sayang untuk alter ego. Dia kena bangunkan kembali rakannya. Tapi di manakah lagi 2 alter ego? 1-1 Gaming Gladiators akan dibenarkan untuk mengangkat rakan mereka kembali iaitu Matic. Fanatic juga telah pun turun ke bahagian kawasan tebing belah bawah untuk diangkat oleh rakan beliau yang lain. Masih 4 orang untuk pasukan alter ego. Waktu yang sama Stalwarts sebenarnya dikeluarkan oleh pasukan Reject. Mungkin di kawasan compound yang sama tetapi fokus terhadap fight ini yang masih lagi belum berjaya untuk dihabiskan dengan bersih. Masih dalam situasi yang genting untuk alter ego. Mereka di belakang pasukan Gaming Gladiators. Tapi Tian Ba akan dapatkan Zuxi. Tracking yang cantik daripada QZZ. Sedikit bantuan juga diberikan oleh rakan beliau. Zuxi menyurut belakang pokok itu tak akan membantu dengan lebih banyak. Dia tetap juga akan di knockdown dan dihabiskan secara terus oleh pemain-pemain daripada pasukan Tian Ba. Mungkin juga oleh pasukan yang berdekatan. Manakala untuk pemain-pemain Persija EVOS yang lain akan cuba untuk larikan diri ke kawasan yang berbeza. Cuba untuk lakukan satu swing rotation. Ini circle yang ketiga dan mereka pula alamak menghadapi masalah untuk mengeluarkan kenderaan daripada kawasan bandar ini. 1 kereta 3 orang bukan berita baik untuk Persija EVOS tapi mungkin tak ada masalah untuk mereka masuk jika menjumpai kawasan yang lebih selamat. Loops akan memegang kawasan gudang 3 di luar bootcamp. Untuk naik ke atas itu memang satu tugas yang sukar sebab ada Mad Bulls yang ada dengan 3 orang pemain akan menanti mereka. Mungkin boleh lalui kawasan tebing di sebelah kiri mereka dan Reject pula mungkin akan mengganggu keberadaan Mad Bulls yang berada di kawasan sebelah atas. Tapi circle ada untuk alter ego. Mungkin fight dengan Gaming Gladiators itu tidak akan diteruskan lagi. Malah mungkin akan membuka dengan lebih besar ke bahagian sebelah kawasan pondok di kawasan low ground sebelah jambatan kiri tersebut.
untuk mereka meluaskan kawasan untuk mereka pegang di dalam circle yang keempat. Tapi di bahagian selatan, semuanya akan mula untuk bergaduh. Kita akan lihatkan Tian Ba menentang dengan Persija EVOS terlebih dahulu. Side by side, bersebelahan sekarang ini. Kedua-duanya perlu untuk masuk dan perlu untuk selesaikan masalah mereka ini dalam kurang daripada 30 saat. Redface akan dapatkan YDD. Redface betul-betul garang hari ini. Tapi Chopper pula daripada kawasan belakang akan menghentikan momentum itu. Sangat-sangat sakit hati pastinya untuk Redface yang cuba untuk meliar dan menganas ketika mereka bertembung dengan pasukan Tian Ba sementara, tapi Melis KSU cuba untuk memerangkap Megamind daripada kawasan belakang, tapi perkara tersebut tak berjaya untuk dilunaskan. Dengan cermat, Zerzia akan cuba untuk naik. Melis melontarkan beberapa bom tangan, tetapi 3 pemain daripada Zerzia tak takut langsung. Tapi CEO later cuba untuk memerangkap pergerakan mereka. DBS lawan M4, DBS lawan S12K sebenarnya, tapi sekarang ini satu sahaja yang tinggal berbaki untuk Zerzia, iaitu Megamind. 3 lawan 1. Megamind tak banyak yang boleh untuk dilakukan. Boleh angkat rakan beliau circle yang keempat. Walau bagaimanapun telah pun mula untuk menutup. CEO later akan cuba untuk diselamatkan. MVP untuk kemenangan Chicken Dinner. Pasukan Melis tak boleh ditinggalkan dalam keadaan knockdown. Itu adalah misi penting mereka untuk mengekalkan Mr. MVP kekal bernyawa. Tapi Megamind belum lagi akan dapat untuk memegang FZ. Masih lagi akan bermain di luar kawasan zon biru yang keempat. Pastinya akan memberikan satu tekanan yang besar untuk Zerzia. Tapi FZ memang tak dapat untuk diselamatkan. Luis akan dijatuhkan daripada jarak jauh oleh pasukan Reject yang memerhati mereka di kawasan batu ini. Dan 2 pemain sahaja berpasukan Melis yang masih lagi tengah berdiri. Di Xavier masuk campur. Lamborghini, sayang betul. Dia yang lepaskan tembakan tersebut terlebih dahulu, tapi dia terkena satu flick yang begitu baik oleh pemain Melis. Tapi apakan daya, banyak sangat pemain, banyak sangat pasukan yang memerhatikan gerak-geri Melis untuk masuk ke dalam circle yang keempat. Kawasan yang terlampau terbuka di kawasan low ground. Satu lagi akan di knockdown. Mata singkir ini akan masuk ke tangan pasukan Reject. Sedar tak sedar, 5 mata singkir dah pun ada untuk Reject waktu ini. Adakah pengulangan Chicken Dinner akan menjadi milik mereka seperti yang berlaku pada hari semalam? Tapi terlalu awal untuk mengatakan sedemikian. Sebelum kita lihatkan di manakah titik tengah untuk circle yang kelima milik GG dan juga Aegon. Tapi compound yang berada di tengah-tengah jalan tu masih lagi kosong. Perlu untuk diambil dengan awal. Ya, betul. Kalau ada pasukan yang mahu untuk gamble, inilah masa yang paling tepat sebenarnya untuk mereka lakukan perkara ini. Alter Ego masih lagi terperangkap di kawasan tebing tersebut. Gaming Gladiators masih lagi ada potensi besar untuk mendapatkan peluang untuk mereka mengulangi Chicken Dinner pada hari tempoh hari semalam ataupun 2 hari lepas. Ini dia Tian Ba juga berada di kawasan utara. Mereka kena bergerak, tapi Melis akan terperangkap di tangan Blue Zone, akan dijatuhkan akhirnya. Dan sekarang Alter Ego bergerak ke depan. It's now or never untuk mereka. Akan berlawan sekali lagi rematch di Sunhawk ini akan berlaku di tanah tinggi yang berbeza untuk kedua-dua pasukan ini. Gaming akan berundur kembali, memanggil ataupun memancing kesilapan yang mungkin akan dilakukan oleh Alter Ego. Mereka juga mahu untuk mengelak grenade-grenade yang mungkin akan sampai daripada pasukan ini. Mereka sampai 4 lawan 4, tapi Persija EVOS akan berlawan dengan Tian Ba terlebih dahulu. Setiap kill point yang mereka dapatkan sangat penting untuk mereka memotong Alpha 7 yang berada di tangga ketiga tersebut. Loops dijatuhkan, dan ini sebenarnya adalah berita buruk untuk mereka. Mereka boleh potong terus dapatkan nombor 1 kerana sekarang ini Stalwart telah pun disingkirkan. Mythic memancing ikan di tepi pantai. Dia dapat 1, tapi dia akan dijatuhkan kembali daripada entah mana. Tapi pertarungan dalam kawasan compound waktu ini oleh Tian Ba dan juga pihak lawan mereka, Aegon I8 Falak, last man standing. Dia perlu untuk mencari Lee. Satu lagi yang tinggal di belakang kawasan tembok tersebut, tapi akan terus mengangkat rakan beliau. Cuba untuk dibakar hidup-hidup, tak berjaya. Falak nampaknya terlebih agresif untuk maju ke hadapan. Revival tersebut akan di-cancel, tapi Falak tetap juga akan mendapatkan kill tersebut. Tian Ba berjaya untuk dikeluarkan. Aegon I8 masih dalam permainan. Aegon I8 masih bernyawa, tapi Alter Ego akhirnya disingkirkan. Kali ini perlawanan bertukar menjadi 2 sama di antara mereka, dan Loops juga dikeluarkan oleh Mad Bulls. Reject masih lagi ada dalam perlawanan. Rumah paling prime tersebut tidak berpenghuni, dan Reject kata itu rumah kami. Mereka dah sampai di kawasan paling cantik, di paling tengah, tetapi Gaming Gladiators masih lagi menguasai kawasan high ground yang sangat-sangat penting. Di Xavier juga mahu untuk melanggar. Mereka sedang meninjau sekarang ini untuk masuk, tapi pergerakan dilakukan oleh Mad Bulls hanya untuk memanjangkan nyawa sahaja. Satu kejatuhan lagi berlaku untuk Persija EVOS.
draw, tetapi sekurang-kurangnya mereka dah dapatkan 5 penyingkiran, merapatkan lagi jurang di antara mereka dan juga Alpha 7 untuk mendapatkan tempat ke Istanbul, Turki tersebut. Dan ini dia 5 elimination untuk Aegon IX, juga bermain dengan sangat cemerlang di match Sunhawk. Ya, DX. Mungkin circle yang ke-7 kita akan lihatkan pertarungan di antara DX dan juga Reject. Kalau circle tidak berpihak ke bahagian kawasan compound waktu ini, DX masih berbekal dengan 4 orang. Baru ada 1 kill dalam tangan. Cuba untuk melihatkan pemain-pemain di bahagian luar kawasan zon yang ke-6 untuk mengelakkan daripada di backstep. Dan juga untuk menambahkan mata singkir mereka yang berada dalam poket waktu ini. 16 pemain saja lagi yang tinggal. Salah satu Sunhawk yang kita lihatkan, tak banyak pemain ataupun pasukan yang tinggal berbaki di dalam circle-circle akhir. Jadi fight akan berlangsung dengan lebih perlahan. Lynx akan ditunggu oleh Blade. Masih lagi akan melakukan sedikit sebanyak healing untuk melanjutkan lagi nyawa beliau dalam permainan kali ini. Satu penantian untuk mendapatkan satu mata singkir. Blade masih lagi menunggu, tapi Blade dah tak boleh tunggu dah. Circle yang ke-5 akan bergerak tutup dan memakan diri beliau. 2 lagi first aid kit yang berbaki untuk Lynx. Dan mungkin tempat ke-6 tersebut adalah tempat untuk Persija EVOS jika Mad Bulls yang berada di bawah tebing pasukan Gaming Gladiators tersebut tak dapat dijumpai. Yap, ini yang terbaik sebenarnya daripada Lynx. Dia tidak mahu untuk memberikan mata. Dia akan melepaskan tembakan, tetapi tak ada apa yang dia boleh lakukan. Akhirnya dijatuhkan oleh Playzone. Tidak ada mata diberikan kepada pasukan lawan. Reject ada circle, Gaming juga ada circle, tapi Reject akan berlawan terlebih dahulu dengan D Xavier. Mad Bulls akan menunggu mana-mana peluang untuk melepaskan tembakan, mendapatkan kill steal tersebut. Parajin dengan satu tembakan mencari Aegon IX. Mereka mahu untuk mendapatkan knockdown terlebih dahulu sebelum mereka berlawan dengan Reject Tokyo. Dan sekarang ini Aegon IX akan tersepit di tangan Blue Zone dan juga tembok yang memisahkan mereka dengan satu kematian. Mereka akan bergerak ramai-ramai dan ramai-ramai akan ditembak. Chua dapat satu, Parajin dapat lagi satu. Meninggalkan hanya Falak saja bersorangan untuk Aegon IX. Levi's akan melepaskan tembakan, tapi kali ini mereka juga kena berhati-hati. Di depan mereka ada orang. Reject Tokyo akan menunggu lawatan daripada Vietnam ini. Di Xavier 3 orang bergerak ke depan. Reggie akan pegang satu grenade. Dah sampai dengan satu DBS. Kita dengar sebentar tadi dengan bunyi tembakan yang sangat menyeramkan. Sarah akan berundur kembali ke belakang. Parajin dan juga rakannya dah pun masuk. Dan sekarang ini di Xavier sedang dijinakkan satu persatu. Cuma yang tinggal last guy ini adalah pemain yang sangat berkualiti. Ada potensi untuk clash dan Circle dapat kepada GG. Ya, dan Circle juga telah pun mula untuk bergerak tutup. Natana Reject kena settlekan Chua dengan cepat, tapi Chua lontarkan bom jangan terhadap diri sendiri. Ini bermakna mereka akan jatuh ke tangga ke-5. 4 pasukan yang tinggal. Tulika masih bernyawa untuk Mad Bulls. GG cuba untuk dicari Reject. Cuba untuk mencari opening dan Reggie dapatkan opening tersebut, tapi terlampau terbuka. Tak ada langsung smoke yang dilakukan ataupun dilontarkan hadapan oleh pasukan Reject. Falak masih lagi bernyawa. Aegon I8 walaupun kita nampak satu demi satu jatuh. Diorang ada dalam top 3 waktu ini. Dan 1v1v1 macam mana Kitsune dan juga Meku jatuh dalam sekelip mata. Tak berapa nak pasti, tapi Tulika tak buang lebih banyak masa. Tulika nak cuba untuk naik, tapi dia berhati-hati dengan keberadaan Falak di belakang kawasan pohon tersebut. GG Tixi akan terus mengangkat rakan beliau. Kedudukan Falak ini nampaknya akan mungkin bertemu dengan Tulika terlebih dahulu. UMP lawan DBS, UMP lawan DBS, UMP akan menang. Tulika tak buang lebih banyak masa, tapi dia akan heal up terlebih dahulu dengan menggunakan first aid kit. Kitsune dan juga Tixi 2 lawan 1. Meku akan turun untuk beri info. Tak ada masa untuk revive sekarang ini. UMP menentang dengan 2 DBS daripada kiri dan juga kanan. Kemenangan Chicken Dinner di pusingan pertama hari ini di galas oleh pasukan Gaming Gladiators daripada Serbia. Cantik daripada Gaming Gladiators.